Korang kalau boleh nanti tutup aurat mana yang Tak boleh. This meeting is being recorded. tak bukan just nanti nak masuk dalam So insyaAllah. Apa yo? Kita dah tak stabil. Tak dengar. Kata tutup aurat. Ni file dua. Tak dengar lah. Dia suruh tutup aurat sebab kita record. Aduh. lambat lagging. Sekejap. Keping. Keping. Ya dengar ke? Dengar, saya dengar. Mungkin lagging sikit kot Lain korang. Internet kita orang. Sama-sama je. Dengar tak? Dengar je. Dengar. Cuma awak lambat respon. Okay, so insyaAllah hari ni semua orang okey ke? InsyaAllah Dengan okey. pasal apa semua? Aku pas. Ha? Tak boleh dah. Aku pas. Kak Asal pergi cash tu hari ni ke? Baru pergi? Sampai sebelum maghrib tadi. Oh, dia demam ke ya? Demam? Baru macam senang. Mana sengau. Ya ke? Tak tahu bertemu kot. Lemah sikit. Muka sengih Kak Syah. Rasa senang. Sesama Kak Syah? Tak, muka sengih. Maksudnya Kak Syah sesama? Bukan sesama lah. Test sekarang. Yo. Spek baru, braces baru. Masya Allah. So insyaAllah kita continue lah. So boleh buka kita NT dulu dengan surah Al-Ahqaf. Ayat surah ke-46. Semua dah buka? Kita baca satu page dulu. Okay, kita start. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat tak bagi tahu lagi. Ayat berapa ya? Sorry. Alia. Tadi tak dengar. Alia, surah apa? Oh, dekat. Surah Aku baca ikutlah baru nak tahu. Ayat. Aku pun tak dengar ayat berapa. Surah apa Alia? Dan Surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat Kita baca satu page. 1, 2, 3. Kita baca satu page. Nanti sekejap lagi kita tengok ayat mana. Ayat mana? Page-nya mana pun tak dengar. Page 506. Kita bagi tahu ayat berapa. Sebab saya rasa tak ada buku. Tak sabarlah. Sebab kepala pulak tu. Oh, ayat surah ke berapa? Surah Al-Ahqaf. Muka surat lah apa ayat. Muka surat 506. Kita dah bergaduh. Dah. Okey. Dah terus. Soleha nak baca. Page ke 506. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين Habis dah يديه ke? Tak dengar. Betul, macam awak kena dekatkan sikit je. Tak dengar. Hello, dengar? Tak dengar. Hello? Dengar ke suara? Mic. Jauh sikit. Sekejap. Mic awak Suaranya dah. Tak dengar. macam awak suruh mic awak. Asal macam kena buat macam ni cakap. Mana mic? Tak nak jaga mana. Sorry. Hello?
Sekarang dengar tak Soleha? Suara Jung dengar, suara Kak Asal tak dengar. Okay, sorry. Oh, sama je. Hello. Dah dengar okey, dah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Orang lain? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu Muhammad satu rombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengar bacaan itu. Maka ketika setelah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan selepas Nabi Musa AS membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu daripada azab yang pedih. Dan barang siapa yang tidak menerima seruan yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tidakkah mereka memperhatikan sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah untuk menciptakannya kerana dia maha berkuasa dalam menghidupkan yang mati. Begitulah sesungguhnya dia maha kuasa ke atas segala sesuatu. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan ke neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, demi Tuhan kami, ya benar. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini kerana dahulu kamu mendustakannya. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka berasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat sahaja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Daripada page ni, ada siapa nak tadabbur ataupun reflect? Ayat yang mana tu? Seminit. Kalau ada boleh je terus shot.
Ada. Ada. Mana Aimi? Kak Syah. Malu. Ini ada ni. Cakap malu. Aimi rindu Kak Sol selalu. Lalu duduk belah Sol. Selalu penuh game Kak Soleha. Biasa je. Nanti Kak Sol yang muka saya. Saya yang sedih Kak Soleha tak ada. Sedih sampai lah Okay, tak ada ada tak last screen pula tu. siapa nak share? Cepat cerita lah Bu, cepat cerita Bu. Okay. Saya lah kot sekejap. Ada tak nak share? Okay, silakan. Saya. Tafadhal. Apa ni, macam mana nak cakap? Macam minggu ni Dah share kan internet semua orang malam ni. apa Kak? Dah share? Rasa macam SQ is tak okay. Tak dengar. Payung. Tak jelas. Sekarang dengar ke suara saya? dengar. Dengar. Dengar tadi tu dekat. Padahal ni memang kat sama. Dia dekat tepi yang tu. Okay, suara saya dengar tak? Silakan Yung. Okay. Clear. Apa ni, minggu ni macam saya baru masuk training lah dekat tempat baru macam tu. So lepas tu macam tadi first day lah. Bukan first day. Tadi second day. Hari tu minggu lepas ada juga saya pergi sana tapi just sekejap je lah. Lepas tu minggu ni tadi memang pergi awal pagi pukul 5.45 dah kena terpacak dekat lab tu. Kena masuk sebab macam dia supply ubat dekat company lain lah. So by dalam pukul 8 macam tu dah ubat kena ready untuk ditransport lah. Sebab macam ubat nuklear ni dia by time dia akan makin rendah dia punya aktiviti dia lah. So tu secara generalnya lah. So masa kat dalam lab tu macam apa ni yang sebab saya kan bekerja dengan pegawai kan. Lepas tu macam diorang borak-borak lah macam tu. Lepas tu saya macam fikirlah bila borak-borak tu macam saya reflect. Saya rasa macam kat tempat kerja saya tu macam banyaklah benda-benda politik yang macam saya macam tak faham lah. Maksudnya politik tu macam ada certain orang macam ni bila dia ada pangkat yang tinggi macam dia gunakan orang bawah. Lepas tu macam yelah bila orang pandai macam ni ada kan bila certain orang ni dia pandai untuk bernegosiasi. So dia macam akan buat akan nampakkan dia tak bersalah lah macam tu lah. So dia pandai lah macam tak tahulah apakah belikan keadaan macam tu lah. So sebab saya ni macam kalau saya bukan apa yelah yang orang lain adalah ambil kesempatan tu. Lepas tu saya macam tak boleh nak habis fikir lah sebab saya ni mungkin saya ni jenis yang naif sikit kot. Macam kita kan macam kerja betul-betul lah kan. Tapi Baik sangat. Itulah. Saya pun macam duk fikir lah macam bila kita kerja ni macam tak boleh nak tak boleh nak baik sangat macam tu lah. Tapi saya rasa macam macam mana nak cakap macam betapa macam kesian tengok orang-orang macam ni. Maksudnya sebab macam diorang tak tahu kan. Maksudnya diorang tak tahu tentang macam especially macam konsep rezeki tu lah kot Macam ada certain orang macam dia kalau dia nak stay kat tempat tu memang dia akan buat segala cara lah. Macam tak kisahlah cara tu halal ke tak halal ke kan. Janji dia dapat that position kan. Lepas tu saya macam susahnya nak nak bekerja dalam keadaan yang
yang macam tu lah. Tapi itulah realiti umat ni kan yang macam kita perlu hadapi dan dan insyaAllah mungkin one fine day kita bila kita berada dekat that position, maksudnya kita nak buat ikut apa yang Allah Allah dah gariskan lah, maksudnya bila kita jadi pemimpin tu kan. Tapi misalnya memang susah lah. Saya macam ya Allah, susahnya nak menjadi orang yang di atas ni untuk lead sesuatu organisasi dengan secara jujur tu. Susah lah. So saya macam reflect yang ayat pasal sabar tu. Sabar nak menghadapi orang-orang orang-orang di sekeliling tu lah. Saya rasa macam geram je dah. Hati saya macam ya Allah macam mana, macam diorang macam diorang tak sedar ke apa yang diorang cakap ni macam tak okey apa yang diorang buat ni, itulah. Tapi itu kitarannya sebab macam diorang dah hadapi benda tu daripada sebelum ni. So diorang repeat the same cycle kan. Jarang you geram. Geram dalam hati je. Macam selalu Saya je pun dia dah lah tadi kan cakap ada geram. yang saya geram juga. Saya geram. Ada seorang ni, dia sama macam saya lah, pegawai kontrak. Dia pegawai kontrak. Lepas tu asyik Allah, sorry. Suara kuat sangat. Dia pegawai kontrak macam saya tapi kiranya dia junior lah. Dia junior daripada saya senior lah. Lepas tu disebabkan macam dia dah lama dekat tempat tu, dia train lagi awal daripada saya lah. So dia jadi macam lebih kurang macam dia yang senior. Lepas tu dia siap mesej saya macam dia kata Yung datang tak esok cleaning macam tu lah. Sebab nanti yang saya train ni akan ada macam certain minggu tu saya kena datang hari Sabtu untuk cleaning. Tapi nanti macam saya kena susun balik lah. Setakat ni tak ada lagi lah. Lepas tu dia kata macam esok datang tak cleaning? Oh kalau datang esok baru je nak jadikan kuli. So macam okay fine. Malam-malam nak layan. Dia macam tapi mungkin dia gurau kot. Yelah mungkin dia gurau tapi macam saya rasa sebab macam ada juga, saya pernah encounter dia lah. So macam saya tahulah dia jenis macam mana. Itulah. Dia cakap dia memang ni sikit. Dia memang suka cari tahu pasal orang. So macam saya kena berhati-hati lah. Maksudnya saya tak boleh nak luahkan everything kat dia lah. So banyaklah bila bekerja ni benda-benda realiti yang saya belajar macam susahnya. Okay lah. Okay, dah tu je. Masya Allah. Katanya Pak Adil Lala, you dah pendam lama ni. Geram tu. Malam ni dah okey. Dah sejahtera you, dah okey. Dah dapat meluahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dapat kerja macam manusia. Okay. Orang lain ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada saya continue lah. So insyaAllah kalau saya tak adalah benda yang ni pun, tapi benda yang jadi pada saya dan mungkin dia termasuk juga semua orang kot yang berlaku pada minggu ni kan. Kalau kita tengok pertukaran antara kita kan, ada yang terlibat, ada yang terlibat kan. Tapi kat sini kalau ni biasalah macam ayat ke-31 dan 32 kan, Allah kata, wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu daripada azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesusahan yang nyata. So saya macam first malam kot baca tilawah ayat ni kan. Lepas tu baca dia punya tadabbur tu, dia baca punya maksud tu. So macam tak tahu kenapa macam dia lama sikit dekat ayat yang 32 kan. Sebab dia kata sebab kat sini kalau kita tengok dia kan Allah kata kalau kita tak menerima seruan orang yang menyeru kan. Kalau kat sini kalau specifically Allah tu Nabi Muhammad kan.
Tapi kalau kat sini dia boleh jadi rasul tu, boleh jadi siapa-siapa asalkan dia tu menyeru ke arah kebaikan ke arah Allah tu sendiri, mendekatkan diri pada Allah kan. Dan kalau kita tak terima, maka kita ni tak boleh lepaskan diri pun daripada daripada azab Allah tu sendiri kan. Sebab orang dah ajak kita tapi kita tak nak benda tu kan. Tak nak kembali kepada Allah tu sendiri. Jadi saya macam terreflect dalam first ayat tu, dia kata dan barang siapa tidak menerima seruan orang menyeru pada Allah. So macam kalau saya macam kejadian macam minggu ni, dia macam kan seruan kita ke kita untuk bukan reshuffle tapi sedikit rombahkan sebab apa, sebab berkait dengan PKP ni, lockdown sendiri kan. So masa kalau saya sendiri macam waktu terima perutusan kan, sebab kita orang sebenarnya hari tu kena Isnin malam tu sepatutnya ada macam graduation day macam tu lah, macam ada penutupan untuk huda 1 lah kan. So macam kita orang prepare beberapa benda lah. Tapi at the end plot twistnya benda lain yang jadi kan. So kita orang nak kena macam dalam less than 24 hours kena siap barang packing untuk pindah kan. So benda tu saya macam bila dapat orang tu dia rasa macam kenapa macam ni kan, kenapa macam terlalu ad hoc. Dan malam tu macam kita orang macam pelik lah sebab kakak-kakak semua macam berkumpul dalam bilik. Dan orang ada, bila tak ditanya macam ada syuro kan, syuro secara mengejut lagi pula. Tapi bila dapat keputusan tu saya macam terkejut dan macam mula-mula rasa je lah perasaan yang macam kenapa macam persoalan yang tak bagus lah, perasaan yang tak bagus. Tapi bila reflect balik macam duduk kejap terfikir macam tak settle lagi yang benda macam bila dapat seruan tapi still lagi ada perasaan yang tak okey. Sedangkan kalau kita tengok surah ni sendiri kan, Al-Ahqaf ni kan, siapa tahu dia surah Makiyah ke surah Madaniyah? Surah Makkah ke? Okay, alright. Apa? Makiyah. Makiyah. Okay, so kenapa Makiyah? Mekah. Kenapa Mekah? Kenapa Mekah Sulus? So, Sebab ni. Sebab jin. apa? Sebab lepas dia orang pergi Mekah, dia orang rasa tenang. Terus dia pun sibuk dengan perniagaan dia. Tak. Kenapa? Boleh. Tak, bukannya ada satu pasal yang dia orang Tak pasti tapi saya baca dia punya Ni latar belakang. Alia. Rasa Ada siapa surah di tak boleh Mekah tukar? yang bila dekat part masa bila Nabi tengah buat dakwah. Alah, sangkut. oh kena buang tahi. Sangkut-sangkut. Sangkut lah tu. Sangkut Okay, tak apa. Sebab kalau saya baca sikit tadi sebagaimana dalam surah ni adalah Allah nak bagi tahu dalam surah ni ada 3 benda, which is penanaman keimanan tentang Allah sendiri dan keimanan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan menyeru kepada dia punya kaum untuk beriman kepada apa yang Muhammad bawa kan. Itu bukanlah benda yang biasa dia orang dengar. Dan kalau kita tengok kat sini kan, kitab ni sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan selepas Nabi Musa membenarkan juga kitab-kitab lain. So itu adalah penanaman yang nak diberikan dalam basically dalam surah ni lah yang Syekh Qutb tulis tu sendiri. So sebab tu dia adalah salah satu dia kat sini macam tadi back kepada apa yang saya reflect tadi lah, macam kan sepatutnya kalau Makiyah and then fasa penanaman akidah dan keimanan, sepatutnya kalau kita sendiri no doubt kan, tak perlu macam ada dia macam
kalau kita nak fikir balik macam untuk apply dekat tu kan Rasulullah kan. So to be lah tak ada doubt apa, tak ada apa-apa keraguan kan. Tapi kita ni kakak-kakak je pun macam buat salah kan. Tapi bagi saya macam benda tu macam sebab tu adalah keputusan syura kan. Dan something yang mungkin daripada side kita mungkin macam nampak macam kenapa ad hoc, kenapa macam nak buat secara mengejut dan tak melibatkan semua orang. Lepas tu macam tak fair lah kan. Sebab apa? Sebab sekarang ni semua orang macam saya percaya lah, semua orang macam dalam fasa yang sangatlah macam dah ukhuwah antara RI-mate tu dah makin stabil dan dah okey kan. Even kita orang sendiri kat HQ pun rasa macam kenapa kan dia nak kena macam tukar-tukar apa semua kan. Tapi bila reflect balik macam benda tu dibuatkan adalah untuk kemaslahatan dakwah tu sendiri yang paling besar, yang lebih besar daripada apa yang kita tengah buat kan. So benda tu macam mereflect dan bila baca lagi macam buku Ihab kan. Siapa baca buku Ihab, dia katalah macam kalau saya baca kat ni kan, kalau saya pernah baca tulisan engkau lihat orang-orang mereka umpama satu jasad. Lepas tu orang-orang Islam sentiasa sama antara satu sama lain. Mereka sentiasa menjaga hak sesama mereka. Mereka umpama satu tangan bila berhadapan dengan orang lain. So macam dia tak tahu. Kalau saya sendiri macam sahau ni minggu ni rasa macam kenapa macam diri ni sendiri pun macam still lagi macam ada rasa tak best. Lepas tu bila ada baca beberapa macam ada dapat ni, dia macam ada satu lagi vibe yang rasa macam tak okey tu. So saya rasa macam kenapa boleh jadi macam ni kan. Sedangkan tu adalah satu benda yang perlu dah settle lah. Sebab kita tahu yang kita ditarbiah ni kenapa kan. Kenapa nak ditarbiah dan kenapa nak stay kat sini. Saya sendiri pun macam dah beberapa kali kot fasa yang macam kena pindah tu. Macam first macam semua orang pindah ke Istanbul yang ni kan. Tapi saya daripada Istanbul lama tu saya pindah ke Nur. And then bila dekat Nur, bila dah rasa macam dah okey, kena dipanggil untuk Huda sendiri kan. So bila dekat Huda kita dah macam dah okey sikit. Tapi tiba-tiba kena macam dia macam dia tahu je fasa tu akan berakhir, tapi tak adalah macam dia tak mengikut plan kan. Tapi benda tu macam saya ponder macam inilah tarbiyah kan. Inilah benda yang macam susunan Allah kan. Tapi kenapa lagi masih ada macam bila saya baca satu macam WhatsApp grup-grup tu dia macam dia datang satu perasaan yang tak best yang kenapa masih mempersoalkan kenapa macam kita dah tengah fasa dah okey tapi tiba-tiba kenapa kakak buat macam ni, kenapa boleh macam ni kan. So semua orang macam rasa nak rebel, semua orang rasa macam kenapa tak melibatkan semua orang. So saya macam entahlah macam tapi reflect balik lah pada diri sendiri macam kenapa berada di jalan ni kan. Kalau lah memang dari dulu macam mindset untuk disusun dan ditempa tu tak ada, macam susah lah untuk kita kan. Dan satu benda yang saya belajar adalah untuk bukanlah macam kita follow macam secara, kalau kita ibarat secara totoknya, macam secara membabi buta apa keputusan decision yang dibuat, tapi macam boleh fikir kot macam benda-benda yang macam tu adalah untuk bukanlah satu-satu keputusan tu bukanlah dibuat atas dasar diri sendiri, tapi atas dasar untuk dakwah tu sendiri. Cukup macam perasaan minggu ni kot. Dia rasa macam reluctant dan diri sendiri pun masih lagi macam even dah beberapa kali macam tukar-tukar pun still lagi rasa doubt. Itulah macam ayat tu sendiri tadi pun macam bila dia jauh je lah nak compare dengan sebab tu kan Rasul menyeru kepada agama Allah tu kan, tapi kita ni macam menyeru kepada sesuatu yang
memperbaiki atau sesuatu untuk kemaslahatan dakwah. So benda tu adalah satu benda yang besar. Tapi kalau kita tak bersatu, kemaslahatan tu akan menyebabkan kita punya kesatuan ataupun kita punya jemaah ni akan runtuh, akan rekah kan. Mungkin kita tak nampak benda tu kecil, tapi rekahnya satu benda tu akan menyebabkan dia akan makin besar, makin besar kalau kita tak settlekan daripada awal. Tentu. Alia nak cakap something boleh? Silakan. Sebenarnya saya pun macam saya pun perasaan saya macam Alia jugalah, macam kita yelah minggu ni macam banyak lah yang terjadi kan, especially yang rombakan tu kan. Lepas tu macam saya borak-borak lah dengan beberapa akhwat kan. Dan saya macam terasa lah macam bila yang sebab saya dalam Ahli Istanbul kan, saya tengok dekat dalam grup Istanbul tu mesej-mesej yang ada tu, ada satu mesej tu lah yang saya macam terkesan lah, maksudnya saya rasa terkilan sikit. Sebab macam seolah-olah macam ni bila kita dalam macam kita ni, saya tak tahu lah, mungkin macam mana saya nak cakap, macam yelah mungkin ni ujian COVID untuk kita semua yang macam kita kan duduk beza-beza RI kan. Dan macam ada setengah akhwat kata maksudnya macam dia dah selesa dengan ahlul dekat dalam RI tu kan. Dan maksudnya diorang dah ada plan-plan dekat dalam RI tu. So dia jadi macam bila ada rombakan ni macam ni macam terganggu, bukan nak cakap terganggu, macam apa ni, yelah tak ikut according to plan lah macam tu. Tapi masa saya macam fikirlah macam apa yang saya terkilan tu macam bukankah kita ni dalam satu jemaah macam tu, dan macam bukankah kita ni macam satu kelompok kan, maksudnya macam tak tahulah, bagi saya macam should be no problem lah, maksudnya untuk kita bergerak kat mana-mana RI pun sebab kita semua adalah sama kan. Dan macam kita nak membina diri kita sama-sama macam itulah. Itu apa yang saya fikirkan pada awalnya. Lepas tu macam bila saya borak-borak dengan Hawat, lepas tu macam saya dapat another view lah, maksudnya another view tu which is masa time tu macam Akhwat tu macam cakap lah, mungkin apa yang dekat dalam grup tu cakap dia adalah macam ni, itu adalah perasaan dia yang macam dia nak cuba macam ni, cuba improve keadaan diri dia dan keadaan RI tu sendiri. Maksudnya itu adalah usaha dia, dan macam so bila ada apa ni, benda yang terkejut ni berlaku kan, so dia jadi mungkin pada side dia pun dia terkilan lah dengan isu ni kan, dengan pengumuman tu. So saya macam fikirlah, saya macam reflect lah, maksudnya kadang-kadang macam benda yang kita fikirkan ni maksud mungkin kita kena dengar all side kot. Kita kena apa ni, dengar pada sisi akhwat lain jugalah, mungkin dia ada pandangan lain kan. Cuma best lah macam ni. Cuma kalau tadi apa yang Alia macam share tu, saya rasa memang kenalah pada situasi kita, dan tadi pun kita orang baru lepas syura lah, dan apa ni Kak Alak share surah Al-An'am, saya rasa macam lebih kurang je dia punya tadabbur dia, which is apa ni, untuk kita apa ni, pandang pada sesuatu keadaan tu berdasarkan neraca keimanan tu. Maksudnya dia bukanlah apa ni, dia bukanlah berdasarkan nafsu kita semata ataupun kita punya kemarahan kita. Sebab kalau ikutkan memang yelah, ada orang tak puas hati, ada orang marah, ada orang macam bercampur bau kan perasaan semua orang kan. Sekejap, tadi Soraya nak cakap apa? Itu siapa tadi? Apa konklusi awak ni? Konklusi Tak nampak, tak terputus tadi. Oh tadi terputus. Yang dekat bukanlah
Bukan, Bukanlah. lepas tu you macam Tiba-tiba tidur. dah habis. Oh ya ke? Allah. Bukanlah apa Baru tadi? je. Bukanlah apa? Bukanlah. 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 Alamak, benar tadi. Sebelum bukan tu. Bukanlah keimanan yang. Bukanlah, lepas tu yang sampai Ni ke dekat semua orang ayat yang marah, menggunakan terus neraca sedih. keimanan. Oh, ni maksudnya saya nak cakap yang kita pandang sesuatu keadaan tu macam kalau ikutkan perasaan semua orang macam rasa ada yang marah, ada yang tak puas hati, ada yang macam-macam lah benda-benda yang bercampur bau kan. Perasaan-perasaan tu semua. So tu yang kita cakap macam sebab tu kita kena tengok apa yang Allah cakap dalam Quran, maksudnya Betul. sebab kita semua pun macam selalu je kan go through ayat yang macam Ayat Quran. ayat Quran. Lepas tu kadang-kadang macam yelah bila kita jadi in that situation baru kita macam oh ni lah apa yang memang dan apa yang Allah nak bersihkan kita. Sebab macam Allah kan selalu cakap apa pandangan manusia ni kadang-kadang tak semua kita rasa tak semua betul, dan apa yang kita rasa macam okey untuk kita yang tadi lah yang kita rasa okey untuk kita tak semua okey dari sudut pandang Allah tu kan, dan sebaliknya lah. So itulah apa tadi saya nak cakap Allah maksudnya dah lupa dah akhir dia. Itulah saya rasa bersedah yang dia cakap. Sudus buat conclusion tu Kak Yu. Yalah. Ada ya? Saya rasa macam semua orang pun even dalam usrah ni sendiri pun macam setiap daripada kita ada perasaan yang berbeza lah. Dan Betul. macam saya kan to be honest lah, saya kan duduk dengan HO. Maksudnya majority of dekat dalam HQ ni adalah HO kan. Saya sebenarnya berdebar lah. To be honest, serius saya berdebar sangat sebab macam saya macam ni hari tu masa first day. Tak, masa awal-awal saya tak fikir pasal benda tu. Saya tak fikir pasal benda tu sampailah ada akhwat macam cakap lah, macam tahu tak kenapa ada certain HO lah macam tak setuju kan, kenapa nak kena duduk satu rumah ni sebab isu tu lah. Isu tu lah yang hidup yang maksudnya rumah tu tak hidup, roh RI dan roh jiwa tu tak hidup kan, macam tu lah. Saya tak fikir pun sebelum tu, lepas sampai akhwat tu cakap macam oh kalau sebelum ni ada history macam tu, tapi bukan saya nak cakap macam sekarang memang semua HO pun macam memang sangat dah improve kan. Maksudnya kita sendiri nampak kan macam HO dah dah buktikan yang macam Banyak walaupun berubah. diorang busy mana pun macam diorang boleh buat yang terbaik tu kan. Sorry. Tengok ni Soleha Kau ni. ini nanya lah kau. Soleha ni. Dia pesimis. Adalah ya Allah. So saya macam berdebar sebab hari tu masa first day kan, saya macam saya dekat rumah masa time tu yang work from home. So saya macam saya macam observe je lah. Macam observe. Dan macam adalah kerisauan tu, tapi itulah nak katanya macam takkan you nak tengok je, maksudnya you lah kena bangkitkan diri you sendiri dan orang lain juga kan, macam tu lah. So insyaAllah lah doakan. Sebab tu lah bila benda ni berlaku, kita kena dengar daripada semua pihak. Bukan dia dengar Apa Su cakap tu Sol? Soleha cakap sebab tu bila benda ni berlaku, maksudnya jangan dengar satu pihak je lah, maksudnya dengar semua pihak lah macam tu. Bila perbincangan tu berlaku, dia tak involve semua orang, so dia tak dengar semua suara. So dia tak boleh take it as orang ni rebel, orang ni tak taat pada Maksud dengan dua pihak tu maksudnya macam mana, tak faham? dia mesti ada concern lain. Apa yang Kak Apa? Sol cakap? Tak dengar. Tak Tak macam cakap ni. Saya jadi tukang Tak nampak. translator. Tak. Kau jadi Abu Ubaidah Dia kena Kak Sol. dengar daripada semua pihak. Kau jadi Abu Ubaidah Kak Sol. Tak, Soleha cakap macam ni, macam sebab tu lah maksudnya kita kena dengar, maksudnya bila syura tu berlaku macam
Ni pandangan Solehah lah, macam we should involve semua orang lah dalam syura tu supaya macam kita nampak lah macam suara semua orang macam mana, dan maksudnya janganlah bila sesuatu keputusan tu keluar dan macam contoh ada orang comment on that keputusan syura, macam lepas tu nanti nanti kita macam take it as macam orang tu rebel, orang tu macam Tak sedia tarbiyah. tak sedia tarbiyah. While sebenarnya tak tahu apa concern dia sebenarnya. Mungkin macam kita sendiri tak tahu concern concern orang tu, macam tu lah. Nak share sikit? Silakan Sundus. Sebenarnya tadi tak rasa macam nak share pun, tapi bila macam sebabnya rasa macam semua orang dah slow down kot, maksud macam dah boleh terima lah benda ni kan. Tapi itulah setujulah dengan apa yang you cakap. Sebabnya waktu mula-mula saya perasaan macam kot macam okay, saya terima je mana-mana. Lepas tu macam tengok sebenarnya semua orang macam tak okay. Lepas tu saya rasa je lah macam kita excited untuk diletakkan di mana-mana. Lepas tu bila kita datang dekat tempat yang kita letak tu, kita rasa macam aura tu tak best. Lepas tu dia macam rasalah ter-affect sikit dengan keadaan tu. Lepas tu saya pun macam sebabnya ada a few akhwat dia PM lah saya, macam ada macam bagi tahulah apa perasaan dia orang kan. Lepas tu bila macam kita dengar apa yang dia cakap mula saya kata macam ni, so macam saya katalah dekat dia macam siapalah saya ni macam dengan keadaan dekat rumah ni macam tak nak menerima sangat pun, macam tu lah kita orang. Lepas tu bila dengar apa yang diorang cakap tu, saya rasa je lah macam okay, sepatutnya kita yang ada perasaan, maksudnya kita yang boleh terima diletakkan di mana-mana ni, sepatutnya kita meletakkan diri kita dekat tempat diorang jugalah. Sebabnya dia sahaja je lah, maksudnya kalau contohlah macam orang yang macam okey je letak dekat mana-mana, dia okey je berkawan dengan siapa-siapa, sepatutnya kena faham lah orang yang macam struggle nak kenal orang, struggle nak berkawan dengan semua orang. Saya pun macam baru perasan benda tu lah, macam ni bukan struggle aku, maksudnya macam selama ni yang kita rasa macam kita macam jahil lah, sebabnya kita rasa macam orang tu rebel bila dia kata benda ni. So bila ada orang cakap macam sepatutnya kakak dia kena macam ni. So saya macam sepatutnya ni ke sebenarnya. So saya pun beritahulah dekat tak ingatlah kakak mana. Adalah seorang kakak ni cakap macam akak sepatutnya yang dia orang rasa sekarang macam ni. So kena explain benda ni dekat dia orang. So macam saya pun baru tahu lah ni sebenarnya perasaan semua orang. So macam bila dah di-explain tu barulah saya kata so okay, so dia satu benda lah yang kita kena belajar kat sini kan, macam something yang melibatkan semua. Tak semestinya semua terlibat. Bukan, something yang melibatkan semua orang. At least kena ada wakil untuk, memanglah dia kata macam ada wakil, tapi kita tahu lah reason kakak-kakak waktu tu kan, macam kalau melibatkan semua orang, kita kena tahu dulu lah kot concern dan kena bagi tahu sebab-sebab tu. Sebabnya kadang-kadang bila macam keluar SOP macam on the spot macam tu, lepas tu macam tak ada intro, tiba-tiba macam okay, kena pindah kat sini, bagi tarikh, semua orang macam terkejut lah, sebabnya macam kita tak faham kan. Lepas tu macam kita tengah selesa dengan orang tu, kita baru nak kenal, kita dah plan something, kita dah macam, kita rasa lah kita hidup kan dengan dia orang tu. Tapi itulah bila datang benda tu, kita rasa lah macam kita nak mempersoalkan. Tapi kadang-kadang dari side orang yang saya cakap apa yang kita rasa lah bila kita bagi tahu kat kakak, kita macam kenapa ni kan kakak dia rasa macam kita rebel. Tapi sebenarnya kita nak tanya. Dia rasa rebel. Tak, kita yang baca pun kita pun rasa macam kenapa dia ni banyak sangat nak mempersoalkan, terima je lah. Ya ke? Saya rasa betul lah kita dia rebel. Kenapa jaga Tapi dia Semua rasa-rasa ni bahaya ni.
Apa cakap macam tu, saya rasa tak bila pun. kita tanya, kita adalah minta clarification, faham Ah, tak? ah. Kita faham kita. Sebab kalau saya rasa kan, sebab itulah come to video, kalau siapa dengar video Kak Alak selepas tu. Siapa ada dengar? Video Kak Alak yang malam tu dipost oleh setiap usroh tu. Yang Kak Pris bagi tu. Dengar. Dengar kan? So tu adalah clarification daripada pihak kakak. Dan kan Kak Alak kata sendiri kan, kalaulah ada apa-apa isu ataupun benda yang berbangkit, sila kemukakan dekat diorang secara PM ataupun secara okey lah, secara jalan yang betul. Faham tak? Bukanlah macam pergi bagi tahu gini. So, jadi bila benda Kenapa tu ada tak orang beritahu sampai cara yang ataupun tak di-clarifykan apa? Saya rasa Tak mungkin tahulah wallah ada alam lah, tapi macam benda tu bunyi-bunyi lah, faham tak? Ada sebenarnya. Adalah benda tu. So dia tak dilalui dengan Najwa. medium yang betul lah. Maksudnya Najwa. so sepatutnya benda tu clarify je lah kan. So tak ada masalah pun, sebab mungkin dari side kakak, sebab benda tu adalah satu benda yang sebab malam tu dah juga kan yang memang tak boleh nak gerak, sebab by on malam 12 hari Senin tu semua dah tak boleh keluar, dah memang kena lockdown. So malam tu juga yang jadinya syuruh. So macam kalau saya tak tahulah wallah alam, macam faham je lah perasaan yang macam even saya sendiri pun ada rasa macam tak okey, tak best. Macam kenapa perlu buat macam ni, sedangkan sepatutnya kita ada benda lain nak kena buat, lepas tu nak kena pindah-pindah lagi dalam malam-malam buta, macam sebelum pukul 10.30 sepatutnya lockdown pukul 12, tapi kenapa disingkatkan jadi 10.30 pula, macam tiba-tiba kan, macam tu. So macam tapi satu benda yang best kot, rasa benda yang macam saya reflect bila baca buku Ihab ni, macam yang dia macam dia macam memang kita akan ada di perasaan-perasaan tu, tapi bila comes to kepada satu benda yang, sebab saya tak adalah mengatakan 100% daripada satu sisi tu adalah betul, tapi disebabkan bila saya tengok, sebelum saya tengok video tu, dia adalah satu perasaan yang yes rebel dan yes nak marah, tapi bila diklarifikan oleh video tu, saya rasa macam quite sejahtera, sebab dia macam apa-apa hal bagi tahu, dan decision tu bukanlah decision yang suka-suka hati atau decision yang macam nak, kita tahu memang kita nak kan, kita dah rasa selesa, kita dah ada ukhuwah yang kata mantap lah, nak tarik syada semua kan, tapi benda tu bukan disebabkan untuk meruntuhkan atau nak mendownkan semua orang, tapi semua tu adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Jadi macam untuk improvement lepas ni mungkin boleh kita bagi tahu kan, sebagaimana Kak Alak bagi tahu tu untuk direct pada dia atau berdirect pada murabi atau berdirect pada kakak-kakak kan. So macam satu, mungkin kalau saya macam satu benda yang tarbiyah yang ujian, macam mana ujian yang bila was datangnya seruan, you apa perasaan you, dan kalau saya tak settle lagi lah benda tu. Tapi kalau satu dia perasaan yang tak settle lagi, tapi best, saya rasa best kalau benda tu dah boleh settle sebenarnya. Maksudnya saya sendiri ujian tu tak lepas lagi lah. Tapi bila baca buku Ihab ni, dia best lah, dia kata Ihab kata sini kan, dia kata mana dia kata ini sikap yang amat aneh dalam mana-mana kumpulan. Sebenarnya pendirian Islam yang amat tegas, bukan yang ni. Mana? Ni. Mana? Ya ni yang pasal demokrasi ni best juga point dia. Point dia sebab dia kata malangnya kita terlalu terpengaruh dengan sistem yang goyah yang berselindung di sebalik nama demokrasi dan hak kebebasan. Sebenarnya demokrasi dan kebebasan ini hanya bertujuan memecah belahkan perpaduan dan menggugat kebebasan orang lain. So macam ni ada one side tentang demokrasi itu sendiri kan. Kenapa macam sebenarnya demokrasi tetap bagus pun macam gitu. Tapi ni macam jauh sikit daripada kita punya ni kan. Tapi macam kat sini ada dalam satu ayat tu Ihab cakap kan, aneh je lah bila mana satu jemaah yang kata macam solely kerana macam bersatu kerana agama ni nak menjualkan dakwah ni, tapi tiba-tiba ada yang macam bukan nak kata antara kita, tapi saya sendirilah, saya macam saya reflect saya sendiri macam ada lagi, maksudnya akulah tu yang macam ada lagi perasaan yang tak,
macam tak sejahtera tu. So macam saya rasa macam satu benda yang, sebab dia benda yang berlaku pada minggu ni, dan ayat tu pun semalam come across pada saya, dan semalam pun saya baca tajuk ni yang dalam buku ni. So saya macam terasa reflect sangatlah benda tu. Macam oh no, macam aku tak lepas lagi benda tu. Faham tak? Macam sakit je lah kalau saya sendiri. Tapi faham je lah macam semua orang pun sama juga. Macam mungkin dah settle, mungkin ada banyak lagi perasaan-perasaan macam tak okey tu, perasaan-perasaan yang macam kenapa tak melibatkan kita, kenapa nak sendiri-sendiri macam tu, tiba-tiba dah keluar macam tu kan. Sebab tak tahulah, saya macam entahlah. Macam itulah. Tapi perasaan saya honestly saya rasa macam itulah. Saya rasa macam aku tak lepas pun lagi ujian ni kan. Yang selama ni kita kata mungkinlah saya macam berpegang pada ayat surah apa, mungkin itulah yang saya rasa itu benda yang terbaik kan, tapi sebenarnya plan Allah lagi terbaik. So memang saya sendiri saya tak lepas lagi lah untuk ujian tu sendiri. Wallahu a'lam. Kenapa Kak Pip ketawa? Tak adalah. Nak komen ke tak nak? Komen. Akak komen Akak, komen. Clarify. Topik ni mana ni? Komen. Tak kakak. Tukar ni. Dia dah kena handle dua wakil. Tak adalah. Akak rasa drama ni selalu je berlaku kat mana-mana pun. Cik boleh tak macam tu tiba-tiba. Biasalah. Tapi sebab akak pernah berada di semua position yang terlibat, jadi akak rasa mungkin akak faham je semua side. So satu, akak teringat kisah hadis ifki. Pernah tak go through? Pernah. Hadis ifki ni yang kisah Aisyah difitnah tu. Ada fitnah. So kan macam dia cerita tu dia bermula, akak tak adalah nak cerita panjang-panjang, tapi permulaannya adalah bermula dengan fitnah yang di-startkan oleh seorang je pun, dan seorang tu adalah seorang ketua munafik. Siapa Abdullah bin Ubay kot. Tak silap Kak. Dia yang memulakan, dan benda tu dia mula secara dia macam cakap macam tu je, macam tak adalah macam ni. Dia macam satu kesempatan yang dia ambil untuk macam nak memburukkan keluarga Rasulullah lah, macam tu kan. Tapi kalau kita sekarang zaman ni, kita fikir macam mana umat Islam pada masa tu boleh percaya, sampaikan benda tu dicakap sampai sebulan Aisyah tak sedar benda tu rupanya dah tersebar luas dah, sebab dia kan tak sihat kan sebulan masa lepas dia balik tu. And after that baru dia macam baru perasan kenapa Rasulullah tak datang. Sorry aku tutup kamera sekejap. Kenapa Rasulullah tak datang rumah aku ni? Tapi sebab dia tak sihat, dia tak sedar for that 1 month. So macam benda tu sangat berluasa. Dan Allah, dia bukan satu ujian kepada keluarga Rasulullah je. Dia bukan satu ujian kepada Aisyah dan siapa nama lelaki yang tu terlibat? Marwan Aisyah, Marwan dan Rasulullah je. Safwan. Bukan pihak-pihak tu je terlibat, tapi seluruh keluarga Rasulullah dan seluruh umat Islam pun juga. So consequence kepada bila first reaction kita adalah zon, akak rasa benda tu sangat bahayalah. So benda yang macam, sebab benda tu berluasa, dia atas zon je semua tu. Dia macam kan dia macam seorang start, lepas tu makin lama benda tu spread. Tapi ada je orang yang macam pertahankan, tapi ada juga orang yang macam sort of percaya. Ada orang dia macam atas pagar, kita tunggu wahyu nak datang turun. Tapi Allah macam tegur directly, kalau baca surah An-Nur tu, kenapa kamu tak bersangka baik dahulu. Tu first thing yang Allah cakap. So satu benda ni susah je lah sebenarnya, especially kalau kita tengah emosi, tengah cepat lalu.
emosi, lepas tu macam ataupun kita orang yang dia accuse ke apa ke, untuk kita nak lash out balik with emosi tu sangat mudah dan sangat itu macam memang nak lepas terus tu memang best lah kan. Tapi apa yang Allah ajarkan dan prinsip yang sepatutnya kita amalkan dalam Islam is first, especially bila awak deal dengan sesama Muslim, lagilah bila kita deal dengan sesama akhwat, awak tak kisahlah kita ni side apa kita dalam posisi apa pun, always kena bersangka baik dahulu. Lepas tu jangan cakap benda yang awak tak pasti, jangan cakap benda yang awak tak tahu pun kepastian tu, dan clarify dari source yang betul. So kalau kita akan tahu lah, kita tendensi kita suka borak dengan orang yang geng kan. Yang macam takkan awak nak, macam tak adalah awak kalau akan nak borak benda yang macam macam borak-borak, akak tak adalah cari korang kan, mesti akak akan cari orang yang sebaya, katibah mate ke, usrah mate ke, untuk kita nak bincang pasal kehidupan ke apa kan. So benda tu human nature. Tapi bila benda tu melibatkan decision dakwah, lokaliti, sepatutnya you seek from the right source lah akak rasa, supaya potensi untuk benda tu jadi lebih parah. Dan lagi-lagi Antuna ni kira position yang unik lah sebab awak di antara kakak dan adik. Ya ke? Sebab awak bukan layer first, tapi awak bukan layer adik. Awak layer yang macam ada adik yang melihat awak. So awak ada responsibility juga untuk tak harapnya akan rasa tak ada pun yang orang buat situ, tapi harapnya tak adalah kita ni dah adik-adik tu normal lah akan rasa untuk dia orang emosi. Tapi at the stage yang Antuna ni dah boleh identify ini something wrong with this kind of reaction, dan kita yang kena start patutnya menghalakan untuk benda tu lebih murni lah. So aku tak rasa tak ada avenue untuk clarify dan bertanya, macam tak pernah Antuna rasa macam pernah ke rasa macam tak boleh langsung untuk bersuara. So sebenarnya boleh je untuk bersuara, walaupun ada perbincangan dan syura dan ada satu keputusan. Akak pun tak ada dalam perbincangan tu, akak pun baca message yang dah ada nama dah pun. Tapi usually benda yang akak tak faham, biasanya akak akan clarify balik dan akan tanya maksudnya macam ni, sini ke. Lepas tu kita sajaslah apa yang kita rasa. Sebab nak tak nak, kadang-kadang bila kita dekat atas ataupun kita layer atas sekali, kita priority kita adalah apa yang paling efek dakwah secara keseluruhan. So priority kita bukan mungkin sebab tu mudah untuk terlepas pandang benda kecil-kecil yang macam keselesaan di antara RI mates, sebab maslahat yang lebih besar di-consider instead of maslahat yang mungkin dia satu maslahat juga tapi dia tak sebesar maslahat lain. So itu antara macam kena start besarkan cara fikir lah kot supaya kita sendiri pun dah boleh jadi the link yang boleh, harapnya lah kan, boleh tenangkan keadaan. Sebab kalau semua orang emosi, siapa yang akan jadi penenang kan? Susah juga kan kalau semua orang emosi. Tak boleh buat keputusan dalam keadaan emosi, bahaya. Okay. Akak ni third party sikit lah, so bolehlah main komen je kan. Senang juga kan jadi orang yang third party ni. Tapi tak ada nak cakap siapa-siapa salah ke betul. Cuma keadaannya macam ni. Dan reaction kita, kalau reaction kita tu ada kita teriak dengan reaction tak sepatutnya, next time kena keep in mind lah supaya kita react dengan betul. Supaya tak mengulangi kisah. Sebab Antuna at one point akan jadi kakak juga. Kakak yang first layer. Kalau tak tahulah siapa pergi buka kawasan baru ke apa kan. So awak yang kena buat decision. So sebenarnya kita, Kiadah dia rely on Jundi dia untuk
untuk maklumkan ataupun untuk suggest ataupun untuk apa-apalah kan, untuk bagi tahu kalau ada apa-apa yang terlepas pandang. So kalau first reaction semua orang adalah untuk macam kenapa je ni? So siapa yang akan macam suarakan apa yang macam tak terpandang tu? Okay lah. Pukul berapa ya? 11.30 dah ni. 11.30. Agak macam kenapa beratus sangat mesej dalam RI dia orang ni? Ya Allah. Akak tengok bila mesej tu? Aku kena baca ke semua benda ni panjangnya? Akak tengok mesej tu bila? Akak alert dengan group. Macam Masa tengah hangat tu lah. Saya ingat Murabi macam Jangan. busy tu. Akak kenalah ambil tahu juga. Walaupun mungkin tak adalah tahu detail sebab macam memang tak sempat lah nak baca setiap satu mesej sebab beratus mesej. Nak kena baca mesej-mesej dalam UPM juga. Tapi biasanya agak akan keep track je lah. Generally apa yang jadi. Bukan sebab nak spy ke apa, tapi macam kalau ada apa-apa perlu clarify, agak clarify lah. Cik bagi tahu. Tapi korang dah besar kan, tak payah cakap kot. Tak boleh. Kalau adik-adik kecil kita kena bagi tahu, kalau tak nanti dia dah fikir macam-macam. Padahal bukan itu sebenarnya. Okay, jadi kita nak masuk tafsir ke tak ni? Tu lah. Boleh lah setengah jam sampai pukul 12. Okey lagi ke semua orang? Selain tafsir ada option lain. Esok ada. So kerja kau apa esok? 7 Kerja ke dia? Esok AM. Lepas subuh ke 7. Dia 7 esok. Oh. Ada ya sejam. Lepas subuh terus gerak. Kenapa? Tak lah, akak macam rasa panjang. Tapi tak Kamera adalah panjang datang sangat. macam tua nak selfie. Okay, so macam mana nak masuk ke, Dok? Ada option lain ke? Adalah kalau tak Masuklah kita boleh. 3 ayat. Satu ayat je pun boleh. Satu ayat boleh. Pia Siapa present ni? Kita paslah kepada orang yang present. Nah, separuh ayat seorang. Separuh ayat. Dah lah pendek ayat dia. Wasiah bakar Fatahir. Okay, tak apa. Awak ambil wasiah bakar, awak ambil Fatahir. Okey tak? Sekejap. Menarik juga tu. Okay. Cu Sikit. dulu lah. Boleh. Nanti tak ada nanti kita tambahan. tambah Right. Boleh tolong apa? share. Sekejap. Okay dah. Yes. Ni alat bantu ngajar Cu cakap tadi ni. Ni kan IBM cu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, malam ni kita sambung kepada ayat 4, insyaAllah. Syok ayat 4. Go through ayat ni sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. So tadi bukalah bayan Quran untuk tengok sejauh mana. So macam kalau translation dia pakaianmu Cu awak minimiskan arrow kat tepi tu. Arrow yang gambar-gambar. Besar sikit. Belakang kopi. Distracted Asita. Okay. So kalau kita tengok kepada terjemahan ayat ni, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Tapi to what extent untuk untuk bersihkan tu. Dan macam kita pun refer lah kepada bayan Quran ni. Macam ambil
Saya ambil wasiah bakal Fatahir tadi. Kak Im boleh sambung. Share. So wasiah bakal Fatahir. So bila tengok bayang Quran, sawaba, to return, to turn back to pure good heart, good character. So sebenarnya dalam ayat 4 ni Allah mengajarkan kepada manusia lah, kepada para da'i kan. Cu. Ya. Suara dengar. Cu macam tak dengar sangat lah. Ke kita Sangat je? kot mic. Macam jauh sikit suara Cu. Sekarang much better. Cuba Cu explain. Okay. Okay. So Cuba letak mic dekat bawah mulut, angkat macam ni. Macam tu. Tunggu saya nak cakap sambil pegang. Okay. Saya ada soalan. Ya, kenapa? Sawaba ke sayabah? Dia kalau root word dia sawaba. Kalau baju. dia sawaba. Baju. Okay. So referring kepada baju tu macam kena bersih lah sebenarnya. Tapi saya tak boleh nak terangkan satu je. Saya sambung je lah. Buat satu ayat je, okey je. Satu ayat je. So dan membersihkan pakaianmu kan. So sebenarnya kalau referring kepada perkataan Arab tu sebenarnya adalah kiasan kepada kebersihan hati, akhlak dan amalan. So basically macam cleansing setiap sudut dalam hati kita untuk untuk menyambung kegiatan dakwah kita ni. Since kebersihan tu adalah satu state yang paling sesuai untuk seorang da'i tu terima wahyu dan menyampaikan kepada orang lain. Sebab in order untuk mengeluarkan orang yang kotor, mengeluarkan golongan-golongan manusia dalam situasi dalam kegelapan, dalam keadaan yang tercemar kan. So macam kita dulu yang kena bersihkan dulu. Bersih pada diri kita dan kita pun dapat mengeluarkan manusia-manusia yang dalam kegelapan kepada cahaya. Okay. Kak Yu? Ada nak tambah? Okay. Sikit je kot nak tambah. Yang apa ni? Kan yang surah Al-Mudaththir ni dia adalah yang minggu lepas masa introductory tu kan dia persiapan tema surah Al-Mudaththir ni persiapan bekalan seorang bekalan dakwah tu sendiri kan. So macam dia start daripada yang sebelum ayat 4 ni lagi lah, maksudnya bila beberapa benda yang Allah gariskan untuk kita untuk kita siapkan diri kita dalam kita nak bawa dalam kita nak bawa dakwah ni sendiri kan. So yang first hari tu kan macam kita cakap pasal maksudnya bila kita bawa dakwah ni the first thing nak tak nak memang kita kena ikhlaskan diri kita kepada Allah sendiri lah. Maksudnya dalam apa jua kita buat dekat dalam dakwah ni sendiri maksudnya kita kena clear yang kita buat ni untuk Allah semata kan. Tentu yang masa bab awal lah. Lepas tu yang kiranya wasiah bakal Fatahir ni adalah syarat kedua kita lah. Maksudnya bila kita dah bulatkan tekad kita dalam buat dakwah ni kerana Allah, so yang kedua syarat dia adalah untuk kita bersihkan pakaian kita kan. So dekat dalam tafsir ni macam bila dia cakap pasal bersihkan pakaian ni maksudnya dia boleh come into meaning lah. Maksudnya sama ada macam secara fizikalnya kita bersihkan, maksudnya bila kita buat dakwah ni kita jumpa dengan orang, so of course penampilan luaran kita macam kena sentiasa dalam keadaan yang kemas dan bersih tu lah. Maksudnya untuk nak menunjukkan akhlak kita kan. Dan lagi satu kalau dalam tafsir sendiri macam dia sebut pasal pembersihan jiwa tu lah. Maksudnya
nak buat dakwah ni lagi-lagi lah macam jiwa kita ni kena dalam keadaan bersilat sebab kita kan nak berjumpa dengan ramai orang dan kita nak bawa ayat-ayat Allah ni kan, dan kalau kita bawa dalam keadaan yang kita kotor macam susahlah untuk kita nak sampaikan pada orang satu benda, dan takut-takut kita yang macam terjerumus pada kekotoran orang-orang kat luar sana. Itulah. Sebab itulah macam Allah sangat tekankan lah lepas kita dah ikhlaskan niat kita, memang kita kena bersihkan lah maksudnya dari segi dalaman kita dan luaran tu. InsyaAllah tu je. Okay. Satu ayat je hari ni. So betul lah kan, lepas sambungan daripada ayat 1 sampai 3, di mana ayat yang ketiga lah especially kan, dia bermula dengan bagi satu mindset untuk awak buat dakwah ni. First sekali, ke mana tumpuan awak kan, apa dakwah awak ni adalah dakwah ilallah ke ataupun dakwah fi nafs ke, kepada benda-benda lain kan, ataupun kepada reputasi kita ke, kepada keinginan kita ke, kepada kita nak mendapatkan respect dan kecintaan orang ramai ke, tak tahu, wallahualam. Tapi apa-apa pun first kali kena clear untuk apa sebenarnya kita buat dakwah. So lepas daripada dia cakap tu, bila dia masuk ayat 4 sampai ayat 7 lah actually, kira ada 4 benda lah yang dia expand on lagi, apa lagi bekalan-bekalan ataupun preparation yang seorang da'i perlu ada dan perlu buat kan. So first kali bila dia kata bersihkanlah pakaianmu, bukanlah literally, mungkin literally jugalah kan, tapi yang besarnya bukanlah literally ambil baju tu pergi basuh masuk mesin kan, tapi dia sebagai satu kiasan kepada pembersihan jiwa kita sendiri dan pembersihan da'i itu sendirilah. Sebab macam mana kita nak membersihkan orang lain kalau diri kita sendiri pun tak bersih kan. Dia macam awak ambil sponge yang kotor, so aku pergi awak nak spread awak punya isi, tapi macam isi awak penuh dengan kekotoran. So apa yang awak spread tu kekotoran je sebenarnya. Menakutkan betul. Tapi macam itulah hakikatnya kan. Kita pun secara nature pun even kita sendiri masa kecil-kecil pun kecil, masuk akal, kecil dan tarbiyah, benda yang kalau kita tengok keduah-keduah dalam DNT, kita akan lebih terkesan akak tak tahulah semua orang, tapi akak one of the things yang akak rasa berbeza orang yang ditarbiyah buat dakwah dengan macam siapa-siapa random orang je macam berdakwah secara umum. Sebab orang yang ditarbiyah, dia memang ditarbiyah untuk apa yang dia cakapkan tu dia kena buat juga. So bila kita nampak live, kadang-kadang dia tak payah cakap, kita rasa benda yang kena buat tu juga. So macam mana kita nak bersihkan diri tu? Dia tak cakap lah pula kan. Tapi korang rasa macam mana? Macam mana kita selalu buat kalau untuk pembersihan diri? Bertaubat. Pada Allah. Bertaubat. Apa? Hati tu kena fully meletakkan Allah pada haknya. Betul. Yang first tadi Allah kata ikhlaskan. So satu benda yang membantu sebenarnya, simple je jawapan ni, mutaba'ah. Kenapa? Mutaba'ah amal. Mutaba'ah kita. Sama hari-hari yang kita. Sebab awal asal dia sama macam analogi yang orang pernah dengar, yang bakul tu. Awak Bakul yang bocor tu. yang bocor tu. Yang Dia macam bocor. Lepas tu bakul tu kotor. Macam lama-lama tapi dia macam nak
transportkan air tu guna bakul yang bocor tu. Lepas dia macam tak faham apa pointnya. So lama-lama bersih dah bakul ni. So kalau kita tak mutabaahkan amal kita, in terms of kita tak check regularly, tak perlu dicek oleh murabi ke apa pun, tapi macam kita sebagai role kita sebagai da'i tu, kita sendiri kena ada satu push kepada diri kita untuk jaga sebaiknya lah mutabaah amal kita. Sebab macam satu dia sort of act as macam kalau kita kerja kan, kalau tak ada KPI, orang boleh sesuka hati je lah nak set macam performance saya bagus. Tapi macam bila check, kalau ada KPI, kalau kita check tak bagus ni, macam tak sampai. Tak capai sepatutnya ataupun tak capai minimum. So kita ni sekarang kadang-kadang benda kita makan last week pun dah lupa dah kan. So macam kalau tak minta maaf, kalau tak keep track, kita senang untuk tak sedar macam sebenarnya kita tak ada that constant pembersihan lah. Dan lagi satu benda yang kita selalu kena check adalah check lintasan hati. Sebab lintasan hati ni benda yang susah nak kontrol, tapi kena cuba untuk be aware of kenapa aku terdetik fikiran yang macam ni, kenapa faham tak? Macam kita, sebab lintasan hati tu sebagai indikator kepada sejauhnya kita ni dah tertarbiah. So kalau macam apa contoh lintasan hati ni, kalau the first, kalau kita jumpa dengan orang yang buat kita geram ataupun kalau akak kan OCD kan, tengok anak buah akak buat sepah. Kalau dulu dengan sekarang, the first lintasan akak is still asam korang rasa macam nak orok kan. Maknanya tak ada perubahan lah kan kepada lintasan apa yang terdetik dulu tu. So itu lagi satu ni dululah kita orang bincang dalam usrah akak, macam mana nak buat pembersihan tu. So one of the thing is kena check apa reaction first kita kepada, especially kalau benda tu benda yang cabaran dan ujian lah. Reaction first tu akan menentukan sejauh mana kita dah tertarbiah sebenarnya. Okay, so itu bekal yang kedua lah dari surah ini. Pembersihan diri, pembersihan nafs tu sendiri kan. Okay. Kita start sampai situ dulu lah sebab 5 lain, 6 lain, 7 lain. Kalau untuk akak lah kan, nombor 6 tu yang paling mencucuk cik. Kenal dia, janganlah kau memberi dan merasakan pemberian itu banyak. Tapi dia ada maksud yang lebih deep. Okay lah. Tak adalah lambat sangat. Kesian Suan nak kerja. Semoga Suan kuat. Tak tahu nak tolong macam mana. Dia masih hidup tak tu? Okay lah, tak apalah. Doakan. Okay, so insyaAllah. Tiga tulis satu ayat lain yang tentang pembersihan. Itu pun satu benda yang sangat besar. Dan kiasan daripada pembersihan hati itu sendiri kan. Dan dia macam susah lah kan. Sekarang MA pun macam sendiri pun macam dia buat je tapi macam Kak cakap tu lah, dia as okay, kita tahu kita buat tapi adakah dia achieve apa yang sepatutnya KPI buat. KPI macam kita set tu. Itu mungkin kita set tu sepatutnya should be macam kita kali. Saya macam mungkin lah satu juzuk satu hari ataupun half of juz satu hari, tapi kita baca tapi tak mencapai KPI tu. Itulah mungkin membuatkan macam diri sendiri pun macam tak bagus lah lagi dengan apa yang tarbiah diri sendiri. Okay, itu macam kalau ada siapa-siapa nak last word ke, last nak cakap apa-apa ke sebelum kita tutup dan jumpa lagi next week insyaAllah. Ada? Oh by the way, exam akak tak? Yeah. Exam akak cancel. Oh masya Allah.
Lepas tu bila buat? Answer dia refund balik fees. Bila tu akak tak register lagi. Tengah fikir patut buat bulan 9 Okay, ke dia bulan kena register 12. balik lah. Dia kena register balik. Jadi akak tak dapat lah ambil apa? Sijil tu, certificate. Dia akan jadi lambat lah. Akan jadi extended. Penatlah juga nak kena belajar. Tak apalah, tak payahlah. Maksudnya akak akan kena ulang kaji balik lah kan? Yalah, macam tu lah. InsyaAllah ada yang itulah yang terbaik yang Allah bagi. InsyaAllah. So kalau tak ada apa-apa, terus nak recap sikit kan daripada semua apa yang kita ni kan. Untuk yang macam kita belajar tadi, macam untuk sentiasa ni untuk diri sendiri, sentiasa mengikhlaskan hati dan bulatkan hati tu hanya semata-mata kerana Allah tu sendiri kan. Apa-apa yang jadi pun dalam life, dalam diri kita, kehidupan kita seharian pun biarlah benda tu berneracakan neraca Al-Quran dan Allah sendiri kan, apa yang Rasul bawa kan. Walaupun benda tu sakit, walaupun benda tu macam against our our keadaan, our kesukaan, tapi percayalah yang macam at the end benda tu akan worth it dia, insyaAllah. So kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, nak cakap apa yo? Assalamualaikum. Ya, bye-bye. Dia dah tengok mata dia. Okay, bye. Kesian.